wa anha, dan daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya dia, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya dia tu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana adalah idza apabila qama dia berdiri, qama apabila dia berdiri, ila kepada as-salati, salat. Maksudnya apabila dia berdiri kepada solat, apabila dia mula berdiri dalam solat selepas takbiratul ihram. Maksud ini apabila dia mula berdiri dalam solat selepas takbiratul ihram. Jangan kata berdiri nak pergi solat, tak. Idza qama ila solat, dia berdiri untuk solat, mana selepas takbiratul ihram. Ini selepas takbiratul ihram, ya. Maksudnya idza, apabila qama, dia berdiri, ila, ke solat, ke dalam solat, maksudnya dia berdiri di dalam solat. Qala, dia berkata apa dia kata? Wajjahtu, aku hadapkan wajhiya, mukaku. Aku hadapkan mukaku. Maksud muka sini diriku, zahir dan batin, bukan muka saja, ya. Sebab tu kita bukan muka yang apa, kalau muka berpaling pada arah kiblat sah, tapi dada yang jangan berpaling. Maksud muka sini seluruh diriku. Sebab tu dia kata ini sebut itlaqul juz'i wa urid bil kull. Sebut sebahagian, maksud dia semua sekali. Maksud wajjahtu wajhiya lilladzi, aku hadapkan mukaku, mana aku hadapkan diriku semua sekali, zahir dan batin. Itu maksudnya. Wajjahtu, aku hadapkan wajhiya li, wajahku, mana wajahku ini apa? Diriku, zahir dan batin. Sebab tu kita jangan tipu. Kalau kita Allahu Akbar, Allah besar, seluruh diri kita serahkan pada Allah. Lilladzi, bagi yang, makna lilladzi, bagi, alladzi, yang, lam tu bagi, alladzi, yang, fatara, menciptakan, fatara samawati, langit, as-samawati, langit, wal arda, dan bumi. Sebab hadis ini panjang, musannif kita Ibnu Hajar dia ambil separuh saja. Ila qaulihi, sehingga perkataannya. Ila mana sehingga qaulihi, perkataannya. Doa iftitah yang selalu kita baca tu, wajjahtu wajhiyal ladzi fatara as-samawati wal hanifal musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Okey, ila qauli minal muslimin, itu hujung dia. Boleh faham tu? Makna dia buang setengah lafaz doa tu, panjang sangat. Kamu hafal sudah tu. Okey, kemudian dia tambah lagi, Allahumma antal malik, Allahumma, ya Allah, antal malik, engkaulah raja, engkaulah yang memiliki. Allahumma antal malik, engkaulah raja yang memiliki segalanya. La ilaha illa ant, tidak ada ilaha, Tuhan yang berhak disembah, illa, melainkan, anta, melainkan engkau. Anta rabbi, anta engkau, anta rabbi, Tuhanku, anta rabbi, engkau Tuhanku,
wa ana, dan aku ini, wa ana abduka, aku ini hambamu, aku ini hambamu. Jadi sampai akhiri, sampai habis. Apa habisnya? Pernah baca ke doa iftitah ni? Allahumma apa? Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduk, zalamtu nafsi fa'taraftu bidhanbi. Aku menzalimi diriku, aku mengaku kezaliman diriku terhadap, aku mengaku kezalimanku terhadap diriku. Fa'taraf bidhanbi faghfirli, maka ampunkanlah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, sungguh tidak mengampunkan dosa melainkan engkau. Wahdini li ahsanil akhlaq. Tengok doa Rasulullah. Wahdini li ahsanil akhlaq, maka tunjuklah kepadaku akhlak yang paling baik. Ini doa, sambungan doa ni. Wahdini li ahsanil akhlaq, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang paling baik. Fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta, kerana tidak mampu memberi petunjuk pada akhlak yang baik ini melainkan engkau ya Allah. Aku bukan mampu, tabiat aku jahat, tapi mengaitkan dengan rahmatmu, hidayahmu, aku boleh berakhlak dengan akhlak yang baik. Wasrifni an sayyi'ah, elakkanlah aku keburukan akhlak. Fa innahu la yasrifu anni sayyi'ah illa anta, kerana tidak yang mengelakkan keburukan akhlak adalah engkau ya Allah. Sebab tu Rasulullah, aktsaru ma yudkhil jannah, benda yang paling banyak memasukkan diri ke dalam syurga ini taqwallah, kita bertakwa pada Allah, jaga halal haramnya. Wa husnil khuluqi, kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebab tu paling Rasulullah sendiri berdoa, minta apa di dalam doa, dalam doa iftitah dia, aktsaru ma yudkhil jannah, benda yang paling banyak memasukkan kita ke dalam syurga ini apa? Taqwallah, kita bertakwa pada Allah, jaga halal dan haramnya. Bukan itu saja, wa husnil khuluq, akhlak kita baik. Tambah zaman sekarang ini masing-masing menunjukkan akhlak yang buruk. Sebab apa? Dia katakan orang tak nampak dengan WhatsAppnya semua. Sebab tu kita minta berlindung. Doa ini Rasulullah ajar, hafal doa ni. Zaman sekarang, zaman masing-masing menedahkan keburukan akhlak. Sebab kita katakan orang tak nampak, kutuklah nak kutuk pun, orang tak nampak, tak tahu siapa kita, pakai WhatsApp saja kan. Ini Rasulullah minta berdoa, doa minta jauhkan. Sebab tu aktsaru ma yudkhil jannah, aktsaru ma yudkhil jannah, benda yang paling banyak masuk ke dalam syurga ini taqwallah, takwa kepada Allah. Wa husnul khuluq, kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebab tu jangan banyak cakap sangat, jangan banyak balas orang nak cakap apa. Kalau kita kata itu redha Allah, teruskan. Kalau kita tahu itu redha Allah, teruskan, jangan peduli. Di situ ada redha Allah, teruskan, jangan peduli. Wala taltafit yaminan wala shimalan, jangan kau paling kiri ke kanan, teruskan. Sebab apa? Ingatkan, perkataan orang itu tidak mampu mendekatkan kita pada Allah dan tidak mampu menjauhkan kita pada Allah. Ingat ya, perkataan orang cakap apa, orang cakap dah. Apabila kita letak itu redha Allah, ini aku cari. Wala taltafit yaminan wala shimalan, jangan kau paling lagi kiri ke kanan, kau terus jalan. Sebab tu, sebab zaman sekarang zaman apa? Zaman banyaknya intisyaru su'ul khuluq, bertebarannya keburukan akhlak. Okey, sebab tu kita sebut, sebab tu dalam keikhlasan ni, apa tanda ikhlas? Selalu kita sebut ikhlas. Pertama apa? Istiwa'ul madahin nas wa dhammihim, sama saja orang puji kita, orang keji, biarlah. Itu tanda ikhlas. Nisyanul amali fil amal, kita lupa amalan kita, kebaikan kita lakukan disebabkan kesibukan kita mencari amalan baru sebelum kita bertemu dengan Allah. Amalan baik kita dulu kita lupa. Sebab apa? Kesibukan kita mengejar kebaikan sebelum kita bertemu Allah. Iqtida'us thawab fil akhirah, kita hanya mengharapkan balasan di akhirat, kerana pahala Allah tak cukup untuk di dunia ini. Sebab tu Rasulullah sambung hadis ni, wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha. Sebab tu zaman sekarang, sebab tu kita zaman sekarang zaman banyak sangat mulut suka bercakap. Jadi sebab tu ingat, hati kita kalau kita dekat dengan Allah, tidak sedikit pun mudarat kita apa-apa berlaku. Sebab tu dalam sebuah hadis Rasulullah sebut,
Ayajidu ahdukum an yakuna mithla Abi Dhamdam, lemahkah kamu ini untuk menjadi seperti Abi Dhamdam? Qalu wa ma Abu Dhamdam ya Rasulullah, mereka, siapa Abu Dhamdam ya Rasulullah? Rasulullah tanya para sahabat, kamu ni lemahkah untuk menjadi seperti Abi Dhamdam? Lemahkah kamu ni? Qalu wa ma Abu Dhamdam ya Rasulullah, mereka bertanya, siapa Abu Dhamdam ya Rasulullah? Rajulun mimman kana qablakum, seorang lelaki yang hidup sebelum kamu. Sebelum hidup dia sebelum kamu tak sempat dengan dia. Kullama asbaha aw amsa, apabila setiap pagi dan petang dia akan berkata, Allahumma inni. Kullama asbaha amsa, dia berkata, kullama asbaha wa amsa, setiap petang dan pagi dia akan berkata, Allahumma inni qad ja'altu irdi liman syatamani. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menjadikan ju'alah. Apa ju'alah? Belum masuk lagi muamalat. Ju'alah ni kita hadiahkan. Allahumma inni qad ja'altu irdi liman syatamani. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menghadiahkan maruahku kepada orang yang mencela aku. Makna aku tak tuntut di dunia, aku tak tuntut di akhirat, aku tak tuntut. Ini Rasulullah ajar kita. Itulah antara akhlak yang terpuji. Sebab tu, wasrif anni sayyi'ah la yasrif anni sayyi'a illa ant, labbaik wa sa'daik wal khair kullu fi yadaik wasyarru laysa ilaik, ana minka wa ilaik, tabarak wa ta'alaik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kesudahannya. Boleh hafal ke tu? Ini doa iftitah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab makna dia cukup mendalam. Antaranya Rasulullah sendiri minta, wahdini li ahsanil akhlaq, kau tunjukkanlah kepada aku akhlak yang paling terbaik. Sedangkan Rasulullah, Allah sebut sudah, innaka la'ala khuluqin azim, engkau berada dalam akhlak yang cukup hebat. Dia minta lagi. Hafallah doa ni ila akhiri, sehingga habisnya. Mana saya baca tadi itu habisnya. Wa fi riwayatin lahu, dan pada, wa fi, dan pada, riwayatin lahu, riwayat, satu riwayat. Wa fi, dan pada, riwayatin, satu riwayat, lahu, baginya. Bagi siapa ni? Riwayat pasal siapa? Riwayat Imam Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin, satu riwayat. Sebab Imam Muslim dia banyak riwayat, satu riwayat ni. Sebab dia riwayat pada satu riwayat, syekh ni riwayat begini, satu riwayat bunyi begini. Wa fi riwayatin lahu inna dhalik, sesungguhnya itu, sesungguhnya dzalika itu, fi pada salatil lail, salat malam. Okey, Imam Muslim kata pada salat malam. Imam Muslim kata Ali dengar Rasulullah baca waktu salat malam. Waktu salat tahajud dia baca doa ni. Okey. Tapi kita sebut boleh juga kita baca solat fardu. Sebab wa an Syafi'i wa an Khuzaimah annahu fi salatil maktubah. Imam Syafi'i juga riwayat hadis ni. Ibnu Khuzaimah juga riwayat hadis ni. Siapa Ibnu Khuzaimah? Imam hadis yang sezaman dengan Ibrahim Imam Al-Muzani. Yang Muzani siapa? Anak murid Imam Syafi'i. Sebab Ibnu Khuzaimah dengan Imam Syafi'i dengan Ibnu ini dua-dua bermazhab Syafi'i. Jadi kalau berhujah, Imam Muzani dia keluarkan hukum fiqh, nanti Ibnu Khuzaimah yang akan keluarkan hadis. Ibnu Khuzaimah. Okey. Jadi wa Syafi'i Ibnu Khuzaimah annahu yuqalu fil maktubah, bahawa Rasulullah baca dalam solat fardu. Rasulullah baca dalam solat fardu. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu
Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila idza kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza apabila kabbara, dia takbir, Allahu akbar, dia takbir, lis salati, dalam salat, untuk salat, sakata, dia diam, sakata, diam, hunayhatan, hunayhatan, seketika, Allahu akbar, tak dengar bunyi suara, dia diam, dia diam. Nah, jadi dia diam seketika sebelum dia baca Fatihah. Qabla an yaqra'a, qabla sebelum an adalah an yaqra'a, dia membaca, mana membaca Fatihah. Fasa'altu, maka aku pun tanya dia. Aku tanya, mengapa dia diam? Selepas takbir diam Rasulullah, tak dengar bunyi apa, dia diam. Fasa'altu, aku pun tanya dia. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, aku berkata, aku berkata, Allahumma, apa makna Allahumma? Ya Allah, ya Allah, ba'id, jauhkanlah, jauhkanlah, baini, antara aku, baini, antara aku, baini, antara aku, wa baina khataaya, wa baina, dan antara, wa baina, dan antara, khataaya, apa nama khataaya? Kesalahan aku, jauhkanlah ya. Aku buat salah, tapi aku minta kau pisahkan kesalahan aku ini daripada diriku. Baina khataaya, kesalahan aku, dosa aku, kesilapan aku. Khataaya, kama, seperti mana, ba'atta, engkau menjauhkan, engkau menjauhkan, baina, antara, al-masyriqi, timur, wal maghribi, dan juga apa? Barat. Jauhkanlah aku daripada kekotoran aku, dosaku, kesilapan aku, seperti yang kau jauhkan antara timur dan barat. Jauhnya timur dan barat, jauhnya pada matahari terbit kepada matahari terbenam. Itulah Allah jauhkan dosa kita daripada kita, mana Allah hilangkan maksudnya. Allahumma, ya Allah, Allahumma, ya Allah, naqqini, sucikanlah aku. Allahumma naqqini, ya Allah, sucikanlah aku. Naqqini, sucikanlah aku, min, daripada, naqqini, sucikanlah aku, min, daripada, khataaya, kesalahan aku ini, kesalahan aku. Ya Allah, sucikanlah aku daripada kesalahan aku. Kama, seperti mana,
kama seperti mana yunaqqa disucikan yunaqqa disucikan as-thawbu pakaian as-thawbu pakaian al-abyadu putih pakaian putih as-thawbu al-abyadu pakaian putih minad danasi daripada kotoran. Sudah baju putih bersih daripada kotoran. Allahumma ya Allah. Kalau kita sambung Allahumma ighsilni. Kalau kita berhenti Allahumma ighsilni. Itu. Kalau kita berhenti Allahumma ighsilni. Kalau kita sambung Allahumma ighsilni. Tak boleh. Kalau kita baca ini baca dalam doa iftitah Allahumma ighsilni. Ini semua doa Rasulullah baca. Sebab tu paling tidak kita balik-balik Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu sebab tu Rasulullah baca, kita baca semua ni. Kita baca semua yang Rasulullah baca. Makna dia okey, zuhur kita baca ini, asar kita baca ini, maghrib kita baca ini, isya kita baca ini. Sebab Rasulullah banyak doa dia dibaca dalam iftitah dia. Okey. Allahumma ya Allah. Kalau nak berhenti situ letak baris ighsilni. Kalau sambung Allahumma ighsilni. Allahumma ighsilni. Ya Allah, basuhkanlah aku. Allahumma ighsilni, ya Allah, basuhkanlah aku min daripada khatayaya kesalahan aku, kesilapan aku, keterlanjuran aku. Khatayaya bil ma'i dengan air hujan kan, bil ma'i dengan air, wasalji dan salji, wasalji wal baradi. Okey, dia terjemah apa situ? Siapa yang terjemah, dia terjemah apa? Air batu. Okey, ada setengah diterjemahkan sebagai embun, ada setengah air batu. Barad ni dia turun sebelum salji. Dia turun kita panggil apa? Frost. Kalau salji dia turun nanti putih hamparan semua. Tapi barat ni dia turun dia bulat turun cair terus. Itu barat. Dia kita panggil frost kan. Bahasa putih dia panggil frost. Itu barat. Makna dia biasanya dia turun. Okey. Dia biasanya turun begini. Hujan. Kalau musim sejuk kan tempat musim sejuk. Hujan. Selepas hujan dia akan turun barat ni. Frost ni. Lepas tu baru salji, baru putih semua. Dia turun, kalau salji dia kena lekat, tapi barat ni dia turun dia cair. Tapi nampak bulat-bulat jatuh tu, bulat-bulat jatuh cair, pecah. Bulat turun pecah. Tapi salji tak, dia berkumpul. Sebab pertama turun alma, air, kemudian barat dulu, frost ni. Last kali baru salji. Jadi apa Rasulullah nak gambarkan tu? Jadi baju kita basuh dengan air, kena frost tadi, kena salji. Tersisa lagi kotoran. Tersisakan lagi kotoran. Sebab tu kita kata solat ni tak tahulah di mana rasa dengar tu. Buat apa kau solat kalau hati kau tak bersih? Kita solat ni nak bersihkan hati. Tengok Rasulullah dalam solat dia doa apa? Mula-mula solat, Allahumma naqqini min khataaya kama yunqqa thawbul abdas. Sucikanlah diriku. Sebab solat ini untuk mensucikan diri. Ini pak, percuma saja kau solat kalau hati kau tak bersih. La haula wala quwwata illa billah. Kita solat nak bersihkan diri kita. Sebab tu Rasulullah sebut apa? Ara'aitum law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu min 5 marratin
fahal yabqa min syai'un qalu la yabqa syai'un fakadzalika bis-salatil khamsah yamhu Allah minal khataya. Tidakkah kau melihat sekiranya di depan pintu salah seorang kamu ada sebatang sungai, dia mandi 5 kali sehari? Fahal yabqa min dari syai'un, adakah tersisa lagi kotoran pada dirinya? La yabqa, tidak tersisa wahai Rasulullah. Begitulah solat 5 waktu. Allah akan mensucikan dengannya segala kotoran kita. Okay, jadi cukup sekat tu. Okay, 2 hadis ni. Sebab apa? Kata ni tak baca banyak, tak apa ni. Kita baca 2 hadis saja. Supaya apa? Supaya kita boleh hafal. Sebab apa? Ini kata wajjahtu wajhi. Hadis pertama apa? وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأصل الأخلاق لا يهدي لأصل أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئة إلا أنت لبيك وسعديك والخير في اليدين والشر إليك تباركت وتعالى أستغفرك وأتوب إليك. Itu ada riwayat kata baca solat malam. Jadi kita solat malam ni insya-Allah kita baca doa tu. Ini kita buat Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khataaya kama yunqqa ath-thawb ad-danas. Allahumma ighfir khataaya bil ma'i wath thalji wal barad. Kita baca. Ini semua Rasulullah baca. Maka kita Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Itu Rasulullah juga. Tapi kita apa yang Rasulullah baca biarlah kita juga baca biarpun sekali. Jadi mana kita ulang-ulang. Ini baca doa iftitah ni, ini baca doa iftitah ni. Okey. Sebab maknanya semua subhanallah. Makna dia untuk membersihkan diri kita. Okay. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wallahu a'lam. Mana 16 ya? Hah? 16 kan? Faedah yang 16 kan? Ar-ridha bi syai'. Muka surat 8. Siapa kita lagi. Muka surat 8. Betul kan? Kaidah 8 muka surat 8 kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli sallim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ar-ridha. Ar-ridha. Ar-ridha bisyai'. Bisyai'. Ar-ridha bisyai'. Ar-ridha bisyai'. Ridha bisyai' dengan sesuatu. Apa nak reda? Rela, terima. Apa nak reda? Rela, suka, terima. Ar-ridha bisyai', reda dengan sesuatu. Ridhan bermakna reda. Bima dengan apa? Bima dengan apa? Bima dengan apa? Yatawalladu yang lahir. Dapat ya? Sudah min? Oh, tak apa. Contohnya belum? Okey. Al-mutawallid sudah kan? Al-mutaymin ma'dhunin fi fal asar. Contoh dia apa? Al-mutawallid sesuatu yang lahir daripada sesuatu yang diizinkan maka tidak akan bagi kesan. Okey, awal bagi saya pinjam kereta dia. Tiba-tiba saya bawa biasalah. Jalan 80 km saya ikut 70 km sejam. 80. Tiba-tiba accident.
Dia boleh tutup dah saya? Boleh tutup tak boleh? Tak boleh, sebab dia redha saya pinjam. Sebab tu pinjaman tidak perlu dijamin, sebab pinjaman adalah amanah. Tapi kalau saya bawa 80, saya bawa 150, baru salah. Ingatlah. Sebab apa? Sebab redha. Apabila kita redha bagi pinjam, kita redha kemungkinan yang akan berlaku. Okey, aku bagi pinjam, saya bukan suruh kau pergi rosak. Tak. Sebab apabila kita bagi pinjam, benda yang mungkin lahir padanya adalah kerosakan. Nah, okey, Ustaz bagi Arman pinjam parang potong sapi. Dia potong sapi kena tulang, sumbing mata dia, kena grain jadi nipis. Ustaz, kau ganti balik Arman, nipis dah parang kau ni. Boleh tak boleh? Tak boleh, sebab potong sapi kemungkinan kita akan sembelih sampai kena tulang, kemungkinan kena tulang. Tapi dia pergi apa? Dia ambil parang tadi, pergi takik dia punya besi dia. Dia pergi, itu dia kena ganti. Sebab apabila saya bagi pada dia parang potong sapi, kemungkinan apa? Dia akan sembelih kena tulang, mata dia akan sumbing. Tak perlu ganti. Sebab saya redha bagi dia pinjam untuk potong sapi. Tapi dia ambil parang saya pergi potong tulang. Kena ganti. Sebab saya bagi pinjam parang potong sapi untuk potong sapi. Sebab saya redha. Ini kaedah dia. Ar-ridha bi syai'in ridha bima yatawallu minhu. Kita redha dengan sesuatu berarti kita redha apa yang akan lahir daripadanya. Okey. Lau, contoh kedua. Lau, sekiranya. Sebab ni al-mutawalladu ini sebab banyak ambil dalam bab muamalat tu. Bahagian mana perlu dijamin, bahagian mana perlu tak dijamin. Masalah rohan semua tu kan. Harta apa? Barang gadaian tu. Okey, mazhab Syafi'i perlu dijamin atau tidak? Barang gadaian. Saya pegang gadaian, amanah ataupun jaminan? Amanah. Sebab apa? Sebab kita dah tahu bagi dia apa? Dia pegang. Mana kemungkinan akan lahir? Mungkin dia simpan kereta tadi, tiba-tiba datang banjir, dalam penjagaan dia amanah, dia tak perlu ganti. Okey. Sebab apa? Kita redha sudah jual beli tadi, kita redha, kita jadi apa? Kita redha jadikan kereta kita sebagai cagaran ataupun sebagai kita panggil apa? Gadaian. Okey, faham tu? Okey. Lau sekiranya quti'a dipotong. Bukan fisasan, qisasan. Dua qaf tu. Qisasan. Qisas. Jadi lau sekian dipotong. Dipotong siapa potong ni? Dipotong anggota badan penjenayah. Qisasan, sebagai satu hukum qisas. Sebagai satu hukum qisas. Naik apa ni qisasan naik? Naik maf'ulun li ajlihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih, ay li ajlil qisas. Kena faham nahu tu kan? Itu kena jaga i'rab. Nahu ni kena Arman ingat ya. Nahu i'rab. Law quti'a qisasan maf'ulun, bukan bi, maf'ul li ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahirah fi akhiri, ay law quti'a li ajlil qisas, kali dipotong untuk tujuan qisas. Mereka ini bagus budak tu dia hafal. Budak bagus terus hafal apa? Sebab tu dulu kami belajar nahwu ni waktu kecil-kecil, fiqh belajar waktu tua. Dulu kecil-kecil, nahwu ni kami belajar waktu kecil sebab dia banyak hafal. Fiqh, akidah ni waktu tua-tua baru belajar, waktu tua sikit belajar, waktu kecil belajar nahwu. Sebab apa? Sebab dia kena banyak menghafal. Okey. Law quti'a qisasan, bukan fisasan, au haddan ataupun had, ataupun haddan fasara, maka darah tak berhenti mengalir. Sara yasri sirayatan fasara,
maka fasara, darah tadi tak berhenti mengalir. Fala, maka tidak. Fala, maka tidak. Dhamana, fala dhamana, fala dhamana, maka tidak ada. Dhamana, jaminan, pertanggungjawaban kepada tukang potong tadi. Fala dhamana. Lau, mana sekiranya quti'a, dipotong tangan tadi, qisasan. Ini hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang beriman, diwajibkan kepada kamu, difardukan kepada kamu, kalau kamu beriman lah, al qisas. Mana qisas apa? Balas. Bunuh, an-nafsu bi nafsi, dibunuh balik. Al-ainu bil aini, mata dengan mata, dibagi buta mata, bagi buta mata balik. Al-udhunu bil udhuni, telinga dengan telinga, dipotong telinga orang, potong telinga dia balik. Was-sinna bis-sinni, gigi dengan gigi, bagi patah gigi dia balik. Dia tumbuk patah gigi depan ni. Macam mana? Ambil hammer kan, bagi patah balik gigi dia. Siapa berani nak tunjuk sansip? Ni aku nak potong sikit telinga dia bagi dia ingat. Tak apa sini, aku potong balik telinga kau. Sebab tu, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kamu pada qisas ini ada kehidupan. Yang lemah terjamin, yang gagah jangan kau tunjuk gagahkan kamu. Ada hukuman menantimu. Sebab Allah sebut walakum fil qisasi hayatun, pada qisas ada kehidupan untuk kamu. Allah sebut ada kehidupan untuk kita. Makna kalau tak ada qisas, kehidupan umpama sebuah kematian, risau, bimbang, takut. Kehidupan apa tu? Allah sebut jaminan kehidupan untuk kamu. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Untuk siapa? Untuk orang yang ada otak. Orang yang tak ada otak saya tak mahu. Sebut walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang ulil albab. Apa nak albab? Jamak lubun. Lubun ni otak, akal. Lubba ni albab. Pintu pun kalau otak albab amat pintu. Albab ni makna dia jamak lubun. Albab, orang yang ada otak. Mana tak mau qisas tak ada otak tu. Manusia yang tidak ada otak. Ya ulil albab, seruan Allah untuk orang berakal. Lau quti'a qisasan aw haddan, ataupun hukum had. Hukum had ini contoh apa? Mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaan bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri lelaki dan perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah kedua-dua tangannya. Aydiyahuma, tangannya. Mana tangannya? Mana mula-mula tangan kah? Tangan kanan. Potong tangan yang curi. Kemudian kaki. Apa nanti kita bagian dalam bab hudud. Potong tangan. Faktanya jazaan bima kasaba, sebagai balasan apa dikerjakan. Nakalam minallah, pengajaran dari siapa? Pada Allah. Allah nak bagi pengajaran. Allah sendiri yang letakkan undang tadi, pengajaran daripada dia, bukan manusia. Allah nak ajar kita, nak didik kita, nakalan, pengajaran pada Allah. Tapi sayangnya manusia ni kurang ajar, tak mau diajar dan kurang ajar. Wa kana al-insanu zaluman jahula. Allah sebut inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilna wa ashfaqna minha wa hamal al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah sebut sesungguhnya kami bentangkan amanah ini. Allah sebut besarnya amanah ini, 'ala as-samawati, pada langit dan bumi, wal jibal, gunung ganang, fa abaina an yahmilna, mereka semua tak berani, fa ashfaqna minha, takut, wa hamal al-insan, manusia dibagi akal, dia mampu sanggup, dia sanggup. Innahu kana zaluman jahula, dia zalim lagi bodoh. Nak tunjuk dia lebih hebat pada Allah. Okey, ayat tu apa maksudnya? Nak kena tafsir lah bahagian tu. Apa maksud kami bentangkan amanah pada langit dan bumi? Apa maksud pembentangan amanah tadi? Nanti dalam tafsir.
okey. Au haddan atau had, fasara, tiba-tiba darah tak berhenti. Dia potong tangan, darah tak berhenti mengalir. Potong telinga, tadi potong telinga cedera ubat sembuh. Sekarang potong telinga balik, qisas, dia potong balik telinga, tak berhenti darah mengalir. Mungkin darah jenis cair tak berhenti mengalir. Fala dhamana, maka tidak ada jaminan. Mana tak punya jawab. Darah dia tak perlu ini dihukum bunuh balik ataupun bayar di diat. Sebab apa? Sebab tadi syarak diizinkan. Mana itu kemungkinannya. Jelas tu? Jelas ya? Okey, sebab ini kaedah dia. Fala dhamana, maka tidak ada. Mana itu takdir Allah, dia nak mati cara begitu. Berapa ramai orang mati apa? Duduk tengah makan pun mati. Boleh faham tak? Jadi tidak ada apa? Dhamana. Ini hukum qisas dengan hudud. Okey. Wa yustasna. Ambil sikit. Wa yustasna dan dikecualikan. Wa yustasna dan dikecualikan min daripada. Wa yustasna dan dikecualikan min daripada hadhil qa'idati, ini kaedah dikecualikan. Ada pengkecualian. Wa yustasna dan dikecualikan. Wa yustasna dan dikecualikan min daripada hadhihi, ini al-qa'idati, kaedah ini. Apa kana adalah, kana adalah masyrutan, disyaratkan masyrutan, disyaratkan. bisalamati dengan selamat, dengan selamat. Situ Ustaz tulis al-afiyah kan, bukan afiyah, al-aqibati, tukar al-aqibati, bukan afiyah, aqibah. Al-aqibati, akibat, selamat akibat dia. Al-aqibati, selamat akibatnya. Kadarbi seperti pukulan. Seperti pukulan. Al-muallimi seperti darbi, pukulan. Al-muallimi, guru, pukulan guru boleh pukul anak murid. Undang-undang bodoh saja tak benarkan guru pukul anak murid. Itu anak murid jadi kurang ajar. Kadarbil muallimi, seperti pukulan guru. Pukulan guru pada anak murid dia. Okey. Wa zauji, dan suami boleh pukul isteri, tapi isteri tak boleh pukul suami ya. Ingat tu, isteri tak boleh pukul suami. Wa zauji. Okey, sebab apa? Pukul tu disyaratkan apa? Okey, disyaratkan apa? Salamatul aqibah, selamat. Bukan pukulannya untuk apa? Untuk takdib saja. Ingatlah, bukan wajib lah. Dia hanya harus. Dan Rasulullah sendiri pun tak pernah pukul. Rasulullah sendiri pun tak pernah pukul. Harus saja pukul. Dan sunnah Rasulullah sendiri pun Rasulullah tak pernah pukul. Mana kalau pukul juga mesti selamat. Qadarbil, okey. Wazauji, dan suami. Wali, dan juga wali. Wali. Mana wali? Mana siapa wali? Penjaga. Kita jaga. Okey. Abang kita meninggal, kita kena jaga anak dia. Tanggungjawab kita. Jadi kita boleh pukul mereka untuk
mendidik. Tapi pukulan kita disyaratkan apa? Salamatul aqibah. Jangan sampai mencederakan. Mesti akibat dia baik. Boleh faham tu? Okey. Wal wali, dan juga wali. Datuk pukul cucu, bapa pukul anak. Sebab muru auladukum bis solah wa hum abna'u sab'asi sinin. Pukul anak kamu. Okey. Kalau mereka tak masuk suruh anak kamu solat, mereka 7 tahun, pukul waktu 10 tahun. Ini pukul sampai mati. Kena apa tu? Kena tak? Kat situ kena dia. Sebab pukul syarat dia mesti selamat. Wa ta'ziril hakim, dan ta'zir. Wa ta'zir dan ta'zir. Apa dia ta'zir? Ta'zir ini hukuman yang tidak ada, hukuman ataupun kesalahan yang tidak dinyatakan dalam Quran dan hadis, sama dengan qisas ataupun hudud. Contohnya buang sampah merata-rata, boleh pukul. Buang sampah merata-rata. Naik motor lebih kelajuan, naik kenderaan, tulis itu 90, dia hantam 100, boleh kena hukuman. Tapi hukuman dia ta'zir. Tapi ingatlah, mazhab Syafi'i, ta'zir ini dalam bentuk duit. Sebab asal harta dia haram. Mazhab Syafi'i tak boleh ta'zir dalam bentuk duit. Wala ta'kulu, jadi tak ada dalam mazhab Syafi'i ini saman-saman tu. Sebab wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Asalnya tak ada. Ini mazhab Syafi'i. Ta'zir dia apa? Dia bawa 90 km, tanda 90, dia bawa 100. Dapat tangkap depan ni, sebat 5 kali. Nah, kau orang cakap jangan bawa laju. Hukum dia tak boleh duit. Sebab Allah sebut apa? Wala ta'kul. Sebab harta ini kita boleh ambil duit orang yang dibenarkan oleh syarat saja. Okey, dia tak boleh pandai-pandai. Jadi wa ta'ziril hakim. Jadi kalau tiba-tiba hakim tadi dia bawa apa? Tulis 90, dia bawa 110. Sebat 5 kali, dia sebat sampai terpatah pinggang. Kena balas. Sebab apa? Sebab syarat ta'zir hakim ini mesti bersalah. Sahabat ingatlah, ta'zir ni hanya hukuman apa? Yang bukan untuk kesalahan hudud dan juga kesalahan qisas. Seperti mana? Mencuri, itu bukan ta'zir, itu hudud. Okey, jangan tak boleh kata hukuman pencuri sekarang adalah ta'zir. Bukan ta'zir. Ta'zir hanya untuk hukuman tak dinyatakan dalam Quran. Tak boleh kata tu. Ini hukuman, ini bukan hukum Islam. Kita sebut jelas, ini hukum syarak. Mencuri sekarang penjara, itu bukan ta'zir. Sebab pencuri ada hudud dia. Boleh faham tu? Okey, bunuh orang, tak boleh kita ta'zir. Itu ada qisas dia. Sebab ta'zir ini untuk kesalahan yang tidak ada hukuman hudud ataupun qisas. Jadi terpulang kepada pemerintah untuk memikirkan hukuman yang sewajarnya. Buang sampah merata-rata, buat tunjuk perasaan. Fikir buat macam mana? Sebab itu tak ada dalam ta'zir. Tunjuk perasaan. Malam Jumaat buat tunjuk perasaan depan ni, semua sesak kenderaan. Boleh macam mana? Sebat 5 kali ke? Ataupun apa, letak penjara 3 hari ke, 2 hari ke, terpulang. Sebab tu nanti kita akan masuk bab ta'zir. Ta'zir ini apa makna ta'zir? Hukuman untuk kesalahan yang tidak dalam hudud dan juga qisas. Okey. Wa ghairi dzalik, dan lain-lain lagi. Wa ghairi, dan lain-lain dzalika lagi. Wa ghairi dzalika, dan lain-lain lagi. Wa ghairi, dan dzalika. Ghairi, selain, dzalika, selain itu. Banyak lagi. Contohnya tentera. Dia tentera, dia nak didik, latih anak buah dia. Okey, syarat dia boleh pukul, dia boleh apa? Tunjuk, boleh tendang anak buah, tapi dengan syarat jaga tendang sampai terkeluar usus perut dia. Okey, makna dia nak training anak buah dia. Semua tu okey, wa ghairi dzalik. Syarat dia boleh. Kau nak didik, kau nak buat macam mana boleh, tapi dengan syarat apa? Mesti dia selamat. Boleh faham tu? Okey, ini kaedah dia. Ar-ridha bisyai' ridan bima yatawalladu minhu. Ridha dengan sesuatu yang lahir daripadanya. Ini semua bagi Imam Sayuti bagi contoh sini tentang hukum, masalah hukum qisas dan juga hudud serta ta'zir. Bila hukum ini kita tengok, apabila masing-masing umat Islam, insya-Allah kita perjuangkan dengan penuh keikhlasan. Sebab hukum Islam ini dia terlalu suci. Untuk mendapatkan dia juga penuh dengan kesucian. Tidak ada boleh niatlah lain melainkan redha Allah. Kalau sekadar hanya keuntungan politik, sampai bila tak tertegak?
Sebab hukum Islami terlalu suci. Dan dia akan lahir setelah apa? Dia dibawa, diangkat oleh jiwa-jiwa yang penuh dengan kesucian. Tidak ada semata-mata mencari redha Allah, sebab dia suci. Fa innahu naqi wa la yaqba illa naqiyya. Dia suci dan dia tidak menerima melainkan benda yang suci untuk angkatnya. Okey, ada soalan? Okey, jadi cukup sekat tu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli sallim اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وللباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعل المتقين اماما اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وللباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل ملتبسا علينا فنضل واجعلنا للمتقين اماما اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Tolong